Hari ini juga selepas pertanyaan jawapan lisan, pengurungan akan diadakan oleh kementerian-kementerian, dan hari ini Kementerian Pengajian Tinggi akan melanjutkan lagi pengurungan mereka serta pembahasan dalam bajet 2009 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan pada masa itu. Dan pada pagi ini kita rasa bersyukur kerana kita telah dapat mengundang seorang lagi yang wakil rakyat, itu Yang Berhormat Datuk Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pasir Salak. Selamat datang Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Dan kalau kita perhatikan minggu lalu Datuk, banyak juga dapat insiden-insiden di mana dengan lidah berlaku di antara wakil-wakil rakyat, dan hari ini saya difahamkan Menteri sendiri, itu Menteri Kebudayaan Kesenian dan Warisan, telah mengusulkan untuk memperkenalkan kempen budi bahasa di kalangan ahli-ahli parlimen. Katanya, bagaimana pandangan Datuk sendiri sebagai seorang ahli parlimen yang dikatakan agak vokal juga di Dewan itu? Ya, terima kasih. Saya mengalu-alukan cadangan daripada Menteri untuk mengadakan kempen. Ya, kempen itu. Jadi maklumlah, kadang-kadang ahli parlimen pun manusia biasa juga, ada kelemahan-kelemahan. Jadi dengan sebab itu perlu kita memperbaiki. Tetapi apa yang berlaku biasanya ialah kerana dalam keadaan perdebatan tu tak sengaja terlanjur dan sebagainya. So mungkin kita akan ambil perhatian supaya kita lebih berhati-hati dalam penggunaan bahasa dan cara kita berdebat. Yalah, kalau kita perhatikan memang di dalam Dewan memanglah terdapat immunity kalau kita perhatikan ahli Dewan Rakyat boleh bercakap apa pun, tetapi tidak boleh adalah mungkin dari segi pembatasannya Datuk Tapi itulah tingkah laku ini kadang-kadang menjadi ikutan juga kadang-kadang tetamu-tetamu, terutamanya kanak-kanak sekolah. Dan ini juga saya ingat satu pendekatan yang baik, bermula di Dewan dan seterusnya dibawa ke rakyat. Bagaimana pendapat Datuk sendirilah? Saya setuju. Sebagaimana saya kata tadi, supaya kita memberi contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Itulah kalau kita perhatikan Datuk memang sejak minggu lalu ada banyak insiden yang kita akan bincangkan selepas ini Datuk Saya rasa itu satu lagi pendekatan yang kita akan ambil, iaitu untuk memberi maklumat kepada rakyat, khususnya yang mungkin mengikuti rancangan kita pada malam. Kita ada parlimen, laporan parlimen malam Datuk, dan di situ juga terdapat berbagai insiden yang boleh kita dapati. Tapi di pagi ini mungkin kita hanya dapat pertanyaan jawapan lisan. Dan selepas ini saudara, jangan lupa kita akan terus berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pasir Salak, yang salah satu dijadikan isu minggu lalu Kalau kita perhatikan memang perkara ini sentiasa ataupun kerap kali setiap kali isu tentang orang Melayu, isu Bumi Putra, orang yang selalu memberikan perhatian ataupun bangkit dan terus memberikan pandangan ialah Yang Berhormat Datuk Tajuddin, dan kita akan ikuti selepas ini apa hubungan kita dengan Yang Berhormat Datuk Tajuddin, apa sebenarnya yang berlaku minggu lalu, dan kita akan terus ikuti ke dalam Dewan untuk mengikuti pertanyaan bagi jawab lisan. Kita terus ke Dewan. Kemukakan soalan nombor 1 mengenai pengguna. Sila, Menteri. Selamat pagi, terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Puan Tian. Antara langkah-langkah yang diambil bagi menyampaikan maklumat kepenggunaan, pihak kementerian telah menggunakan pelbagai jenis saluran sedia ada untuk menghebahkan mesej-mesej kepenggunaan. Ia dilaksanakan menerusi program kempen pengguna bijak yang telah dimulakan semenjak dari tahun 2006. Saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat tersebut adalah seperti berikut. Penyiaran iklan pelbagai bahasa di media elektronik seperti radio dan televisyen sepanjang tahun. Penyiaran iklan pelbagai bahasa di media cetak seperti akhbar dan majalah sepanjang tahun. Penyiaran iklan di panggung wayang. Promosi statik papan iklan ataupun billboard di 90 lokasi di seluruh negara. Iklan ambient media melalui poster di 9,000 troli membeli belah di hypermarket dan pasaraya-pasaraya seluruh negara. Penajaan rancangan pengguna sana sini sebanyak 13 episod yang disiarkan di Televisyen 9
pada hari Ahad jam 6.30 petang bermula 7 September 2008 sehingga Disember 2008. Penajaan rancangan Sembang Cik Alang sebanyak 20 episod di stesen-stesen radio RTM bermula 10 bulan Ogos 2008 sehingga 3 Oktober 2008 dan penerbitan rancangan televisyen Satu Consumer bernama selama 1 tahun bermula 31 Ogos 2008 dengan kerjasama bernama TV di saluran 502 Astro. Manakala bagi program terhadap masyarakat setempat pula dari tahun 2006 sehingga Oktober 2008 sebanyak 25 program roadshow kempen pengguna bijak secara interaktif telah dan akan diadakan di seluruh negara termasuk di bandar-bandar besar dan daerah-daerah kecil yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat terus kepada pengguna setempat. Yang akhir sekali adalah pada hari Sabtu di kawasan Seratok. Ini merupakan yang kedua akhir. Ini jelas menunjukkan bahawa pihak kementerian serius dalam mendidik dan melindungi semua golongan pengguna yang berbeza-beza melalui berbagai saluran penyampaian. Sikit lagi, Datuk Yang Dipertua. Di samping itu juga pihak kementerian telah menganjurkan program-program kepenggunaan seperti seminar, ceramah, bengkel dan pameran di seluruh negara. Semua program tersebut diadakan dengan kerjasama pelbagai pihak seperti Persatuan Pengguna, institusi-institusi pengajian tinggi, pertubuhan bukan kerajaan seperti Puspanita, Bakat, Perkep, Gabungan Gerakan Wanita Felda dan lain-lain. Pejabat kementerian di negeri-negeri juga dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan negeri serta NGO tempatan telah mengadakan program kepenggunaan di peringkat luar bandar melalui program bersama Komuniti Bestari. Sekian. Ya, Pontian. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan tambahan. Mengapakah harga barang terlalu liat untuk turun sedangkan harga minyak telah turun dengan mendadak? Dan apakah langkah-langkah untuk memastikan peniaga-peniaga lebih bertanggungjawab untuk menurunkan harga barang selain daripada kempen pengguna bijak berbelanja? Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Pontian. Memang itu adalah satu suara daripada rakyat yang pasal menanggung bebanan harga barang yang naik dan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian seperti yang saya sebutkan tadi dan dalam sedikit masa lagi dalam bulan 11 ini kita akan adakan satu simposium yang akan melibatkan pengilang, pemborong, pengguna dan persatuan pengguna dan juga dari kementerian. Saya ingat dalam pertengahan bulan 11 di mana mereka akan diberi satu hari untuk membincangkan mengenal pasti manakah mana kita boleh berunding dan kita mengambil tahu di manakah harganya yang menyebabkan kenaikan harga barang ini dari segi pengangkutannya ke ataupun dari segi peniaga-peniaga yang kadang-kadang tidak tentu jujur lah. Jadi itu jawapannya Tuan Datuk Yang Ketua. Ya, berhormat Rantau Panjang. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan tambahan saya. Tahniah di atas usaha kerajaan untuk mendidik masyarakat ke arah ubah cara hidup, ke arah hidup yang lebih berhemah dalam suasana tekanan ekonomi. Persoalan saya ialah, apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk mendidik orang-orang atasan, golongan-golongan pembesar yang membelanja mewah di luar negara, yang melibatkan jutaan ringgit, yang sepatutnya seharusnya budaya ini bukan sahaja diterapkan di kalangan rakyat bawahan, tapi perkara ini terus ditekan di kalangan golongan atasan yang mereka yang sebenarnya lebih berbelanja lebih mewah berbanding dengan rakyat bawahan. Jadi minta penjelasan.